It's my life. Filem ini mengisahkan tentang persahabatan yang akrab di antara Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak dan timbalannya Tun Dr. Ismail yang terpaksa merasa serta mengetepikan masalah kesihatan yang dihadapi masing-masing bagi memulihkan keadaan negara. Ekoran daripada tercetusnya peristiwa hitam pada 13 Mei 1969. Kita mau pergi kampung baru. Tak boleh pergi. Kenapa pula kami selalu kena sini saja? Cakap tak boleh. Balik. Lu fikir ini jalan lu ke? Tun Abdul Razak terpaksa menyimpan rahsia tentang penyakit leukemia yang dihadapinya kerana tidak mahu keluarganya tertekan. Beliau juga bimbangkan keselamatan negara pada ketika itu. Mereka berdua juga telah berkongsi doktor melalui Dr. Macpherson. Bilik bacaan di rumah Tun Dr. Ismail telah dijadikan klinik rahsia untuk rawatan mereka tanpa pengetahuan sesiapa termasuk kaum keluarga Tun Dr. Ismail sendiri. Tun boleh guna bilik tu dengan doktor saya Macpherson. Apabila mengetahui penyakitnya akan membawa maut dalam masa 2 tahun, Tun Abdul Razak bersyukur kerana rakan baiknya iaitu Tun Dr. Ismail yang juga dianggap sebagai orang kepercayaannya bersifat jujur dan berintegriti akan dapat meneruskan rancangan mereka bagi membangunkan negara. Tun Abdul Razak juga yakin Tun Dr. Ismail akan menunaikan janji untuk menjaga keluarganya nanti. Tolong jaga keluarga saya. Yang itu Tun tak payah tanya Tun. Saya tahu Tun. Walau apa sekalipun yang berlaku, kalaupun Tun, saya akan jaga keluarga Tun. Macam saya jaga keluarga saya sendiri Tun. Itu janji saya. Tetapi apabila terjadinya perkara yang tidak disangka-sangkakan olehnya, Tun Abdul Razak mendapat kejutan besar yang hampir memudaratkan lagi kesihatannya. Beliau telah mula mengejar masa untuk melaksanakan pelbagai perancangan bagi menjamin kestabilan serta masa depan negara. Beliau terpaksa menghadapi pelbagai ancaman daripada pihak komunis yang menyiasatkan pembunuhan pemimpin tertinggi daripada Jabatan Polis. Krisis ini telah menjadi teruk apabila berlakunya pembunuhan Ketua Polis Negara diikuti pembunuhan Ketua Polis Perak. Tun Abdul Razak telah mengambil langkah yang lebih berani dengan membina hubungan diplomatik dengan Republik China bagi melemahkan pengaruh komunis tempatan walaupun dia dikecam oleh kuasa barat dan negara sekutu. Luar biasa, wira hati sunyi, rasa luka disanjung diri. Dalam masa yang singkat, Tun Abdul Razak telah membawa rakyat yang miskin seperti keluarga Zahra dan Zaman untuk keluar dari tahap kemiskinan tega. Namun, perjuangan Tun Abdul Razak berakhir di sebuah klinik di London ketika rakan-rakannya di Malaysia sedang berusaha memenuhi permintaannya untuk berjumpa anak bongsunya Nazir buat kali terakhir. Selepas itu, semua rakyat di Malaysia telah mengejar masa untuk menyediakan klinik udara bagi membawanya pulang ke tanah air. Hari Rabu 12 hari bulan Muharram 1396 dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, Malaysia dan rakyatnya telah kehilangan seorang pemimpin yang ulung, yang dihormati dan yang disayangi, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Haji Abdul Razak Hussein. Allahyarham meninggal dunia di sebuah klinik di London pada pukul 4.30 pagi. Abdul Razak Hussein atau dikenali sebagai Tun Abdul Razak merupakan Perdana Menteri Malaysia yang berkhidmat dari tahun 1970 sehingga 1976. Beliau terkenal dalam Pelajaran Dasar Ekonomi Baru DEB 1971 yang bertujuan untuk mengatasi masalah dalam ekonomi dan sosial di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Selepas kematiannya, beliau telah dikenang sebagai bapa pembangunan. Beliau dilahirkan di Pulau Keladi, Pekan Pahang serta merupakan anak sulung kepada Datuk Husin bin Awang Muhammad Taib dan Hajah T. Fatimah binti Daud.
Beliau juga merupakan keturunan bangsawan berbangsa Bugis yang menjadi ketua-ketua bagi suku kaum di Pahang. Bapanya Datuk Husin pernah berkhidmat sebagai pegawai daerah Bentong. Beliau diberi gelaran Orang Kaya Indra Shah Banda dan Orang Kaya Berempat Pahang. Gelaran ini diwarisi oleh Tun Abdul Razak, kemudiannya yang turut pernah menjadi Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang. Anak sulungnya iaitu Datuk Seri Muhammad Najib bin Abdul Razak, yang menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 setelah menggantikan Tun Abdullah bin Ahmad Badawi pada tahun 2009. Beliau dilahirkan pada tanggal 11 Mac 1922 dan meninggal dunia di tanggal 14 Januari 1976. Ketika itu beliau berumur 53 tahun di London, United Kingdom. Antara sebab kematiannya ialah beliau menghidap penyakit akut leukemia dan tempat persemaiannya di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur, Malaysia. Seterusnya, pasangan beliau iaitu Tun Raha Tan Sri Muhammad Nawar dan anak-anaknya bersama Tun Raha Tan Sri Muhammad Nawar ialah Muhammad Najib, Ahmad Johari, Muhammad Nizam, Muhammad Nazim dan Muhammad Nazir. Beliau mendapat pendidikan ijazah undang-undang di Lincoln Inn, London, United Kingdom. Sejak dari sekolah rendah lagi, beliau telah menunjukkan kepintaran dan kecemerlangan dalam bidang pembelajaran dan sukan. Beliau kemudian dipilih untuk menyambung pelajaran di Maktab Melayu Kuala Kangsar, Perak. Selepas pendidikannya tamat di Kolej Melayu Kuala Kangsar, beliau bertugas di Perkhidmatan Pentadbiran Tanah Melayu pada tahun 1939. Beliau ditawarkan beasiswa untuk menuntut di Kolej Raffles, Singapura pada 1940. Bagaimanapun, pendidikannya terpaksa ditamatkan sewaktu pencetusan Perang Dunia Kedua. Selepas peperangan, beliau kemudian pergi ke United Kingdom pada 1947 untuk belajar jurusan undang-undang. Sewaktu menuntut di United Kingdom, beliau bertemu dengan Tunku Abdul Rahman yang sedang membuat percubaan yang ketiga untuk memperoleh ijazah undang-undangnya. Selepas kepulangannya, beliau menyertai Perkhidmatan Awam Malaya dan bergiat dalam bidang politik. Disebabkan keupayaan politiknya, beliau dilantik sebagai Ketua Pemuda Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO. 2 tahun kemudian, beliau berkhidmat sebagai Penolong Setiausaha Negeri Pahang dan kemudian pada Februari 1955, beliau menjadi Pemangku Ketua Menteri Pahang sewaktu berumurnya 33 tahun. Selepas memenangi pilihan raya umum yang pertama di Melaya pada Julai 1955, beliau dilantik sebagai Menteri Pelajaran. Beliau juga menyertai misi Februari 1956 yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman ke London untuk menuntut kemerdekaan Malaya daripada pihak British dan portfolio Timbalan Perdana Menteri Malaysia dan Kementerian Pertahanan Menteri. Pencapaiannya yang utama termasuk perumusan dasar pembangunan yang dikenali sebagai Buku Merah. Beliau mengisytiharkan keadaan darurat selepas kejadian berdarah 13 Mei 1969 dan beliau memerintah melalui dekri sehingga 1970. Pada 22 September 1970, beliau mewarisi Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Tun Razak telah dilakukan oleh Rushdie Ramli dalam filem Tanda Putera pada tahun 2013, arahan Syuhaimi Baba. Tun Dr. Ismail Al-Haj bin Datuk Haji Abdul Rahman merupakan bekas timbalan Perdana Menteri kepada Perdana Menteri Malaysia yang kedua iaitu Tun Abdul Razak. Kehidupan awal beliau dilahirkan pada 4 November 1915 di Johor Bahru, Johor. Beliau berasal dari keluarga yang berstatus elit. Bapanya Datuk Abdul Rahman Muhammad Yassin pernah bekerja sebagai kerani, pesuruhjaya daerah, magistrat dan bendahari negeri. Semasa hayat beliau telah memegang pelbagai jawatan dalam bidang politik. Contohnya, Menteri Perdagangan dan Perusahaan, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan jawatan terakhir yang dipegang oleh beliau adalah sebagai Timbalan Perdana Menteri. Beliau juga merupakan Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang kedua selepas Tun Abdul Razak pada 1970. Pada 2 Ogos 1973, Tun Dr. Ismail meninggal dunia kerana serangan jantung dan jenazahnya telah disemadikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur.
dan menjadi pemimpin pertama yang disemadikan di situ. Terdapat kesan di dalam filem Tanda Putera iaitu daripada individu, komuniti atau masyarakat dan negara. Kesan terhadap individu dalam filem Tanda Putera ialah semangat dan kecekalan Tunku Abdul Razak dan Tun Dr. Ismail ketika pemerintahan mereka itu memberikan perangsang dan sumber inspirasi kepada golongan muda, khususnya kepada pelajar, institusi serta tenaga pengajar dan petugas pejabat. Kesan yang kedua yang boleh didapati daripada individu dalam filem Tanda Putera ialah kasih sayang dan ikatan keluarga Tunku Abdul Razak dan Tun Dr. Ismail yang kukuh dapat dicontohi oleh masyarakat supaya masyarakat hidup dalam keluarga yang harmoni. Seterusnya, kesan terhadap komuniti atau masyarakat dalam filem Tanda Putera ialah dapat memupuk semangat perpaduan kaum antara rakyat dengan mengambil contoh usaha Tunku Abdul Razak dan Tun Dr. Ismail dalam mewujudkan perpaduan antara kaum Cina dan Melayu semasa peristiwa 13 Mei 1969. Selain itu, kesan daripada filem Tanda Putera kepada masyarakat juga dapat menggalakkan nilai patriotisme dan identiti di kalangan masyarakat dan komuniti. Terdapat juga kesan kepada negara terhadap filem Tanda Putera ini, iaitu negara lebih berjaga-jaga untuk memastikan keselamatan negara dan mempertahankan negara daripada musuh. Semasa pemerintahan Tunku Abdul Razak dan Tun Dr. Ismail, terjadi satu rusuhan kaum yang paling teruk dalam sejarah negara, di mana perselisihan antara kaum Cina dan Melayu. Nilai murni yang terdapat dalam filem Tanda Putera ini ialah nilai pengorbanan seorang pemimpin yang sangat besar sehingga mengetepikan kesihatan sendiri demi kepentingan negara. Hal ini amat jelas dalam filem ini di mana Tun Abdul Razak menghidap leukemia dan juga timbalannya Tun Dr. Ismail yang menderita sakit jantung. Tun Abdul Razak merahsiakan penderitaan ini daripada pengetahuan rakyat, malah keluarganya sendiri. Keluarga Tun Abdul Razak hanya mengetahuinya semasa beliau terpaksa menerima rawatan di London. Tun Dr. Ismail sebagai sahabat jati menghulurkan bantuan dengan menyerahkan doktor peribadi beliau untuk memantau kesihatan Tun Abdul Razak. Pengorbanan ini sangat besar nilainya kerana beliau sendiri juga menderita daripada penyakit yang memudaratkan nyawanya. Pengorbanan yang dilakukan kedua-dua pemimpin ini tidak ada tolak bandingnya jika dilihat dari kesungguhan mereka untuk menyatu padukan rakyat Malaysia demi kepentingan dan kelancaran perjalanan Malaysia mencapai status negara membangun. Nilai kekeluargaan juga dipaparkan di dalam filem ini di mana pertalian kekeluargaan yang kukuh dipertontonkan dengan perkongsian kesedihan akibat penderitaan bapa mereka. Adegan yang menyayat hati ini di mana anak beliau, Datuk Seri Najib, tidak berpeluang melawat bapanya yang sakit kerana beliau baru mendapat kerja di Malaysia. Isteri Tun Abdul Razak iaitu Tun Hajah Rahak pula berkongsi penderitaan yang dialami oleh suaminya hanya apabila mengetahui tentang penyakit suaminya melalui doktor yang merawat penyakit suaminya. Perkara yang hampir sama juga berlaku kepada Tun Dr. Ismail di mana sekembalinya beliau dari melawat Tun Puan Nur Rashikin yang sakit di hospital, beliau rebah akibat serangan jantung. Akibatnya, Tun Puan Nur Rashikin tidak mengetahui berita tersebut sehingga diberitahu oleh doktor yang merawat beliau. Kasih sayang dan ikatan keluarga yang dikukuh ini menambah nilai mengangkat martabat pemimpin negara ini. Sekali nilai peri kemanusiaan juga dapat difahami daripada peribadi Tun Abdul Razak dan juga Dr. Ismail.
Tun Abdul Razak menderita sakit namun masih mengingati pekerjaannya dan membeli setiap seorang dari pekerjanya cendera hati. Namun begitu, hajat Tun Abdul Razak untuk menyampaikan cendera mata dari London tidak kesampaian kerana beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 14 Januari 1976 di London. Perkara yang serupa juga dapat difahami dengan kepribadian Tun Dr. Ismail yang memberi cendera mata berupa pakaian kepada pembantu rumahnya. Filem Tanda Putra harus dilihat dari nilai sejarahnya dan bukan dari sudut perkauman kerana filem ini dapat memberi pengajaran tentang apa yang berlaku pada waktu tersebut. Kita yang tidak berada di zaman tersebut harusnya berfikir matang dan menilai filem ini. Dalam menilai filem ini, kita tidak seharusnya mewujudkan suasana tegang dalam mengkritik filem ini kerana apa yang ada dalam filem ini adalah berteraskan pendidikan dan kompresif dan bukannya hasil daripada ketidakpuasan pengarah dalam mengarah filem ini. Kita seharusnya berusaha untuk mengeratkan perpaduan kaum bagi kesinambungan usaha yang dilakukan oleh Tun Abdul Razak dan Tun Dr. Ismail dalam mewujudkan perpaduan antara kaum. Usaha kedua-dua pemimpin tertinggi negara dan mewujudkan perpaduan tidak seharusnya disalah tafsir hanya kerana cita-cita politik dan ketidakpuasan di dalam sifat dan ideologi yang dipegang.